Now, soalan seterusnya. Kenapa Zahid Hamidi is? Kenapa Zahid Hamidi? Ini aku tak boleh nak brain. Zafrul tu cerita lain Yang Zafrul tu cerita lain. Kenapa Zahid Hamidi? Okey, tuan-tuan, ni nak cerita lah. Macam saya kata tadi, ini satu kerajaan reluctant government. Satu kerajaan yang kita pun tak nak sebenarnya. Kalau diikutkan, kita pun tak nak. Kalau ada pilihan lain, kita pun ada pilihan lain. Okey, now kita tengok dahulu. Katakanlah bukan Pakatan Harapan. Katakanlah Perikatan Nasional mendapat peluang membentuk kerajaan perpaduan. Dia nak ambil tak UMNO? Dia nak tak ambil, kena tak ambil UMNO? Now, kita kira 82 campur dengan 30, 112. So, nak tak nak, geng-geng Muhyiddin perlukan kepada UMNO. Tetapi dia kata tak perlu semua is. Dia perlu 10 saja. 10 yang sokong itu. 10 tu cukup. Okey, kita kira 73 campur 10, 83. Now, daripada mana balance? Dia kata GPS 22. Ini yang menarik. Saya nak bagi tahu. GPS akan pergi di mana UMNO pergi. Bukan UMNO yang 10 tu, UMNO, parti UMNO tu pergi. Di mana barisan pergi, di mana UMNO pergi, GPS akan ikut. Ini kita kena faham. Kenapa? Yang ni minum kopi saya cerita, tetapi dalam live saya tak boleh cerita. Ini sensitif sikit. Tetapi dia ada sebab dia. Kenapa? Ke mana UMNO pergi, di situ GPS akan pergi. Bukan UMNO yang 10 orang ni, parti dia. So presiden UMNO kat mana dia decide, maka di situ yang akan GPS pergi. Dia akan bentuk kerajaan dengan orang di mana UMNO ikut. So daripada situ, katakanlah 22, Perikatan Nasional still tidak ada. Belum ada, tidak akan dapat membentuk kerajaan. So nak tak nak, sama ada dia kena panggil semua 30 orang Barisan Nasional termasuk kluster mahkamah, atau dia kena tinggalkan kluster mahkamah, dia panggil yang 10 orang itu saja. Masalahnya GPS. Tolak GPS, dia tak cukup majoriti. Dia tak akan cukup majoriti. Tetapi hari itu kan GPS sign itu, GPS was told, GPS diberita palsukan bahawa UMNO, Barisan Nasional menyokong Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin kata, bukan Muhyiddin Yassin kata lah, broker dia kata bahawa sekarang ini UMNO Barisan Nasional dah bersama dengan mereka. Itu yang Abang Jo berani buat press conference. Belum orang lain buat press conference, dia buat press conference dahulu sebab dia confident. Barisan Nasional bersama dengan kerajaan ini. Sekali tengok rupanya bukan Barisan Nasional, 10 orang UMNO je dengan MIC dengan MCA. Itu yang berlaku. Tak cukup. Abang Jo was misled, misrepresented di dalam kenyataan tersebut. So bukan salah beliau lah, dia maklumat yang salah. So dalam keadaan ini still tak boleh nak bentuk kerajaan. So kena bentuk dengan kerajaan Pakatan Harapan yang paling stabil. Yang di-Pertuan Agong nampak benda ni. Now tuan-tuan, kalau kita nak bentuk kerajaan yang paling stabil, kalau kita kira lah dalam kestabilan, PH campur BN dah cukup dah, 112. Itu paling stabil. Sebab 2 parti je. Kita tak perlu banyak-banyak parti. Now GPS masuk, PDP masuk, GPS masuk, GRS masuk, itu mengukuhkan kedudukan yang memang dah kukuh. So itu menambah kalau ada 2-3 yang nak melompat. Kita kata itu menambah. Sekarang tak boleh melompat lagi lah kan. Tetapi mereka tak boleh melompat, tapi tidak bermakna mereka tidak boleh menyatakan sokongan di dalam undi percaya kepada orang lain. Jadi ini yang kita kena faham. Permainan ini yang kita kena faham. So dalam keadaan tersebut, disebabkan oleh itu, maka sekarang ini YDPA nampak macam yang saya tunjuk tadi dalam carta tadi, kestabilan paling tinggi adalah yang 82, Pakatan Harapan. Now balik kepada soalan kita. Habis kalau macam tu, kenapa juga nak ambil Zahid ni? Dia macam ni. Yang pertama, kuota dibagi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada parti-parti tersebut. Kuota diberi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada parti-parti tersebut. PKR dapat berapa ni. So parti itu menentukan siapa yang mereka nak hantar sebagai wakil. Okay? Parti itu yang menentukan siapa yang mereka nak hantar sebagai wakil. Bukannya Anwar Ibrahim yang menentukan, okay, yang ni boleh, yang tu tak boleh. Tak ada. Bila dia bagi nama, maka Anwar akan kata, okey, setuju. Dia bagi nama, Anwar akan kata, okey, setuju. Teruskan, tak ada masalah. Itu dalam keadaan ini, kita kena faham. Anwar tidak akan mempersoalkan apa yang dihantar oleh parti-parti sebagai senarai dalam kabinet mereka.
Now, dia kata, takkan Anwar tak ada kuasa? Bukan masalah ada kuasa. Ini bukan kerajaan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim adalah orang kata penyelaras kerajaan YDPA. Ini kerajaan perpaduan. Dia kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan itu memegang majoriti 112 ke atas, 111 ke atas, 12. 112 ke atas, maka itu kerajaan Pakatan Harapan. Disebabkan ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, disebabkan ini Pakatan Harapan tidak ada majoriti di dalam kerajaan ini, maka kita tak boleh panggil ini kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itu saya kata ini kerajaan YDPA. Kan? Kerajaan perpaduan kita kata. Now, sebenarnya macam saya kata awal tadi, perpaduan yang tuanku baginda tuanku nakkan adalah PH campur PN. Pakatan Harapan campur Perikatan Nasional. Itu yang asal dia. Tetapi PN tolak. Itu yang asal. So PN tak boleh nak kata oh ini tak betul, ini tak betul, itu tak betul. Tak boleh. Sebab PN was offered. Itu kerajaan perpaduan yang pertama di offer. Yang pertama sekali. Kalau tuan-tuan ingat. Jadi dalam keadaan ini kita tahu bahawa kerajaan yang ada sekarang ini bukanlah kerajaan Pakatan Harapan, bukan kerajaan Anwar Ibrahim, dia Perdana Menterinya, tetapi kerajaan yang di-Pertuan Agong. Now, bila pergi kepada kluster mahkamah ini, dibagi bila kerajaan perpaduan. So, Anwar Ibrahim tidak ada kuasa kepada siapa yang UMNO nak namakan, Barisan Nasional nak namakan sebagai calon mereka. Sebagai PM umpamanya, sebagai menteri umpamanya, dia tak ada kuasa. Dia hanya tengok, terima. Itu tugas dia. Okay? Itu tugas dia. Oh, jadi kalau macam tu Perdana Menteri kita tak boleh pakai lah Is. Tak ada orang kata apa, tak boleh menentukan. Bukan masalah boleh pakai tak boleh pakai. Isunya adalah kalau mereka tarik sokongan, tak ada kerajaan. Betul tak? Kalau mereka tarik sokongan sekarang ini. Kalau UMNO, Barisan Nasional tarik sokongan, tak ada kerajaan. So kita go back to square one. Saya nak bagi tahu contoh terbaik tuan-tuan apa dia. Pada waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Masa itu Muhyiddin Yassin kononnya dia bijak, dia tak nak kluster mahkamah. Dia lantik orang yang tak ada kluster mahkamah. Apa yang berlaku? Tak sampai pun 2 tahun kerajaan itu, mungkin 2 tahun lebih sikit. Tak sampai pun atau lebih sikit daripada 2 tahun, kerajaan tumbang. Kita kembali kepada Ismail Sabri pula jadi Perdana Menteri. Datang pula keluarga Malaysia buat kabinet baru. Rakyat nak fikir makan apa. Sedangkan kita dilihat dalam politik ni, tok tarik sana, ambil jawatan sini, letak jawatan sana, bubar sini, gugur sana, cailang orang sini. Itu yang rakyat nampak. So rakyat mula hilang keyakinan kepada ahli-ahli politik. Sebab semua dikatakan cuba hanya nak merampas kuasa. Hanya nak berkuasa. Itu yang mereka nampak. Mereka bukan orang politik. Tuan-tuan yang majoriti menonton saya ni bukan orang politik. Jadi tuan-tuan pada pandangan pada masa itu nampak orang politik ni semua nak kuasa. Kan? Jatuhkan Pakatan Harapan, naik Muhyiddin Yassin. Jatuhkan Muhyiddin Yassin, naik orang kata Ismail Sabri. Jatuh Ismail Sabri, buat pilihan raya. Even Ismail Sabri pun sebenarnya dijatuhkan. Sepatutnya Ismail Sabri ada satu lagi term sehingga Mei 2023. Tetapi Zahid bagi arahan supaya diadakan pilihan raya awal. Sama juga dengan kerajaan Muhyiddin Yassin. Yang menjatuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin adalah Zahid Hamidi. Suka atau tidak, itu hakikat. Kerana apa? Dia presiden parti. Suka atau tidak tuan-tuan, saya kata manusia ni ada ego dia. Dia ada ego dia. Dia presiden parti. Yelah kluster mahkamah itu satu hal. Tetapi dia tak ada jawatan pun. Tak payahlah cerita jawatan timbalan Perdana Menteri. Menteri pun dia tak ada. Presiden parti. Ego dia ada kat situ. Oh, kau nak tunjuk lah. Dia pun tarik sokongan. Now, tuan-tuan, kalau katalah sekiranya kita kata, kalau saya kata kan, kalau kita sekiranya tak bagilah pada Zahid, kita bagilah orang kata Tok Mat. Tok Mat ni orang setia kepada Zahid Hamidi. Kalau dia tak nak terima, kita nak bagi kat siapa? Nak angkat KJ. Itu lagilah satu hal. Tiba-tiba dia tarik sokongan. Dia tarik sokongan. Siapa nak sokong kita? Saya kata tadi kan, GPS akan follow di mana UMNO pergi. UMNO tarik, dia akan tarik. Saya kata siapa-siapa saja, even Perikatan Nasional pun, kalau nak bentuk kerajaan, dia kena pergi jumpa dengan Zahid. Dia kena ambil Zahid dan kena jadikan Zahid sekurang-kurangnya sebahagian daripada kabinet mereka. Dia tak boleh main sembang tuan-tuan. Oh, ini kluster mahkamah, kluster mahkamah. Now, isu dia macam mana?
Yang penting Pakatan Harapan letak tak kluster mahkamah? So far tak ada. Siapa kluster mahkamah yang ada kes? Syed Saddiq tidak diletakkan sebarang jawatan. Lim Guan Eng tidak diletakkan sebarang jawatan. Ni dua pemimpin tertinggi. Syed Saddiq dikatakan dia sendiri tolak lah, sebab dia kata tunggu habis kes. I salute kalau betul. Lim Guan Eng pun kata tak nak sebarang jawatan. Even Gobind Singh pun tolak jawatan, bukan sebab dia ada kes lah, tapi dia nak fokus sebagai ahli parlimen. Poinnya adalah Pakatan Harapan dah tunaikan janji. Selain daripada itu, it's beyond Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tak menguasai UMNO Barisan Nasional. Itu mereka. Kalau nak marah UMNO Barisan Nasional, kita tak boleh kata apa. So, timbul soalan. Dah jawab soalan itu tadi, timbul persoalan. So, adakah minggu hadapan atau bulan 12 ni sepatutnya keputusan kes Zahid? Kesnya akan digugurkan Is. Habislah, aku tahu kau orang mesti gugurkan kes ini. Alright. Yang pertama, kes Zahid sudah sampai ke peringkat akhir. Kalau dalam undang-undang, siapa belajar undang, siapa yang tahu perlembagaan, kuasa DPP, kuasa Attorney General, kuasa Peguam Negara, dia boleh gugurkan kes sebelum prima facie. Sebelum prima facie, dia ada kuasa untuk membatalkan kes tersebut. Sebelum prima facie. Selepas prima facie, maka tidak ada. Itu kena terus. Sekarang ini kes akal budi sudah lepas defense stage. Dah prima facie, didapati ada prima facie. Dia ada dua kes besar, satu akal budi, satu yang custom tu. Custom tu didapati tidak ada prima facie. Okey, itu tolak tepi. 40 kes. Yang ni 44 kalau tak silap, ada prima facie, didapati sudah ada prima facie, ada kes. Zahid sudah diminta membela diri, sudah pun membela diri. Sekarang ini tunggu keputusan. Sepatutnya bulan 11, tapi mungkin ditunda bulan 12. Macam kes saya jugalah. Sepatutnya bulan 11 hari tu, tapi sebab mungkin pilihan raya, ditunda. Saya pun tak tahu tarikh kes saya bila, sebutan dia. Tetapi sekarang ini, dia dah pergi ke tempoh bulan 12 ni. So, boleh ke nak jatuhkan, nak dibuang kes tu? Tak boleh. So, sekarang ni terpulang kepada hakim. Terpulang kepada hakim nak menentukan bersalah atau tidak. So, katakanlah bersalah. So, Zahid ada 2 kali peluang untuk merayu. So, kalau bersalah, jatuhlah. Maka gugurlah dia sebagai ahli parlimen dan timbalan Perdana Menteri. Tak juga. Sebab menurut perlembagaan, kalaupun dia didapati bersalah, kalau dia merayu dalam tempoh 14 hari, maka tidak gugur dia sebagai seorang ahli parlimen. Apatah lagi jawatan-jawatan yang dipegang oleh beliau. Okey, so dia ada 2 kali rayuan. Lebih kurang mungkin 2 ke 4 tahun lah kes itu akan berlangsung nanti. Mungkin how quick kita tak pasti. Katakanlah dia didapati tidak bersalah. So, Peguam Negara ada, pendakwa raya ada 2 kali proses rayuan untuk nak teruskan kes tersebut. So, terpulanglah kalau pendakwa raya nak teruskan, dia boleh teruskan. Kalau pendakwa raya tak nak teruskan pun, itu tak ada isu. Itu adalah terpulang kepada budi bicara pendakwa raya. Okey, faham? So, daripada segi menjatuhkan kluster-kluster mahkamah ni tak ada. Lim Guan Eng, kes terowong masih diteruskan. Syed Saddiq sekarang ini defense stage. Tak boleh dah nak tarik dah. Tak boleh nak tarik kes tersebut. Diteruskan. So either way, kes-kes itu sedang diteruskan. Sebab itu Pakatan Harapan dah menunaikan janji. Mereka tidak berada di dalam kabinet. Tapi UMNO, itu saya kata tadi, ini kerajaan perpaduan, bukan kerajaan Anwar Ibrahim, bukan kerajaan Pakatan Harapan. UMNO ni nak letak siapa tu pulang kepada dia. Itu mereka. Kuota dah dibagi, berapa kerusi kepada mereka, dia yang tentukan. So, kalau nak salah, jangan salahkan Anwar Ibrahim, salahkan UMNO. Kalau nak salahkanlah. Tetapi kita kata sekarang ini kerajaan yang ada, kita dalam Pakatan Harapan fikir satu je, nak move forward. Kita nak move forward. Rakyat ni dah fikir ni. Kita dah 10 hari tak ada kabinet, dah kena wujudkan kabinet, suka atau tidak. Ada orang ada kena fikir benda ni.